A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ramadan Karim kepada semua penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik, iaitu keturunan porak-poranda disebabkan zina. Perbuatan zina pada akhir-akhir ini semakin berleluasa sehingga manusia dari pelbagai peringkat umur seperti remaja, dewasa, orang tua terjebak dengan perkara buruk ini. Gambar ini menunjukkan saat hampirnya berlaku kiamat adalah semakin dekat dan kedudukan manusia semakin lalai dari mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan zina pada hari ini sudah dianggap perkara yang biasa dan sifat malu untuk menghindari adalah terlalu nipis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Surah Isra ayat 32. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang para hamba-Nya daripada melakukan zina dan juga perkara yang bawa dekat kepadanya. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesungguhnya Allah telah menetapkan bahagian zina untuk setiap anak Adam. Dia akan mendapatkannya dan tidak boleh dihindari. Maka zina mata dengan melihat zina, zina mata dengan melihat, zina lidah dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan merasakan syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Muslim. Jelaslah sekali, janganlah mendekati zina. Dalam Al-Quran menunjukkan bahawa semua persaranan yang bawa kepada zina seperti pandangan mata, sentuhan, berkhalwat adalah haram dan perlu dijauhi. Situasi ini dapat mendorong manusia daripada terjebak dengan keadaan yang lebih buruk kelak. Perkataan al-fahishah, iaitu keji, dalam ayat tersebut juga merujuk kepada kategori perbuatan termasuk liwat dan terkait dengan homoseksual. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkannya perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Ibnu Katsir juga menyebut bahawa perbuatan keji ini tidak pernah menjadi adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, bahkan tidak pernah terlintas dalam akal mereka, sehingga kaum Sodom melakukan dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka. Ulama bersepakat secara ijma' bahawa perbuatan homoseksual seperti kaum Lut itu ia adalah maksiat dan dosa besar. Tetapi mereka berbeza pendapat, adakah hukumnya sama seperti zina ataupun bukan. Walau bagaimanapun, sebahagian ulama berpendapat dosanya lebih keji daripada zina kerana merosakkan fitrah manusia. Perbuatan zina yang berlaku pada hari ini terjadi dalam keadaan terang-terangan sehingga manusia lain dapat melihat perbuatan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh aku akan mengkhabarkan kepada kamu di mana kamu tidak akan mendengar dari seorang pun saudaraku nanti. Ketahuilah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berkurangnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Zina dilakukan secara terang-terangan dan jumlah wanita yang semakin banyak, sedangkan jumlah lelaki semakin sedikit, sehingga 50 seorang wanita, seorang lelaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari riwayat lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, tersebarnya zina. Hadis riwayat At-Tirmizi. Syekh Al-Maghari berkata, sesungguhnya zina itu telah nyata keburukannya, bahkan mengenangi pelbagai kerosakan. Antaranya yang pertama, perbuatan zina menyebabkan keturunan porak-poranda. Apabila seseorang lelaki berasa ragu-ragu mengenai hak anak yang dilahirkan, maka lelaki tersebut tidak akan mendidiknya, bahkan seterusnya tidak mahu menguruskannya. Hal ini akan menyebabkan keturunan manusia menjadi sia-sia dan dunia akan hancur. Yang kedua, perzinaan akan membuka pintu huru-hara dan kegoncangan sama manusia.
Terdapat peristiwa pembunuhan yang berlaku berpunca daripada zina. Apabila berlaku peristiwa pembunuhan melibatkan seorang bayi atau wanita, maka perlu mengatakan periksalah dahulu latar belakang perempuan yang terlibat. Yang ketiga, wanita yang sudah terkenal dan masyhur sebagai pelacur akan dipandang kotor oleh setiap lelaki yang waras, sehingga tidak akan berlaku kemesraan antara perempuan seperti itu dengan suaminya. Oleh itu, ketenteraman dan keserasian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasih sayang antara sama lelaki tidak akan tercapai. Tujuan kaum perempuan dicipta bukan sekadar pemuas nafsu syahwat lelaki semata-mata, bahkan mereka dijadikan sebagai pelengkap kepada kaum lelaki dalam mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan tugas-tugas seperti makanan, minuman dan pakaian. Kaum perempuan juga menjadi penjaga dan pengurus anak-anak sekaligus menjadi pembantu suami. Tugas ini tidak akan dilaksanakan dengan sempurna kecuali apabila wanita itu menjadi rakan, iaitu pasangan yang khusus bagi seorang lelaki sahaja, bukan untuk lelaki-lelaki lain. Pengzinaan merupakan suatu perkara yang sangat keji kerana penyebab kepada nasab keturunan menjadi kacau bilau yang akhirnya menyebabkan berlakunya pembunuhan. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata, jika dilihat kepada semua agama samawi, kesemuanya bersepakat tentang pengharaman zina dan menentang dengan keras. Islam melarang keras penzinaan kerana perbuatan itu akan merosakkan keturunan keluarga. Berlakunya kes pembuangan bayi menjatuhkan nama baik kaum kerabat, memecah belahkan hubungan silaturahim, tersebarnya penyakit yang kronik, nafsu bermarajalela dan merendahkan moral seorang insan. Syekh Qutb berkata, perlakuan zina mengandungi aspek pembunuhan dari pelbagai sudut. Zina merupakan perbuatan membunuh sejak dari awal lagi, kerana zina itu menumpahkan benih hayat yang bukan pada tempat yang sebenarnya. Kemudian diikuti pula dengan keinginan mahu menghindarkan diri daripada kesan-kesan dengan membunuh janin, sama ada sebelum atau selepas berupa bentuk, dan sama ada sebelum dilahirkan atau selepas dilahirkan. Sekiranya janin itu dibiarkan hidup sekalipun, kebiasaannya kehidupan bayi itu berada dalam keadaan kegelapan atau kehinaan. Oleh itu, menjadi kewajipan setiap manusia, khususnya umat Islam, untuk memahami tentang punca-punca yang boleh membawa kepada berlakunya zina, agar kehidupan kita di akhirat, di akhir zaman ini, dapat dihindarkan dari perbuatan tersebut, seterusnya mendapat lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.